Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat meneruskan pertemuan untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin. Dan pada kali ini kita akan teruskan pada muka surat 7. Muka surat 7 masih lagi berkisar berkenaan dengan hukum belajar ilmu usuluddin, yang mana kita telah pun berbincang berkenaan dengan kewajipan fardu kifayah untuk belajar bagi yang berkemampuan untuk mengetahui dalil dan juga menjalankan ataupun menghuraikan hujah-hujah berkenaan dalil itu, dan juga seterusnya dapat menjawab ataupun memberikan hujah kepada mereka yang menyeleweng ataupun golongan yang sesat. Jadi untuk mencapai darjat ini, maka kata pengarang, contoh kepada orang yang boleh mendatangkan hujah, menghuraikan syubhat dan kekeliruan, serta mematahkan hujah-hujah yang ditimbulkan oleh golongan yang sesat ataupun menyeleweng. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti barang yang dihikayatkan bahawa ada satu dahri datang ia pada zaman Hammad, guru Imam Abi Hanifah. Pada kita melihat pada nama itu, dahri itu adalah satu panggilan umum lah, orang yang berpegang kepada prinsip bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya, ataupun yang bergantung kepada tabi'i. Itu antara yang kita boleh simpulkanlah. Dan Quran sebut dalam surah Al-Insan tentang disebut perkataan ad-dahr, itu adalah masa, tempoh. Maknanya alam ini akan musnah, hancur dengan sendirinya. Bila sampai tempohnya, dia akan hancur dengan sendiri. Maknanya golongan ini disebut mungkin zaman ini sebagai ateis, tidak beriman kepada Tuhan, tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi satu golongan yang mungkin kalau kita tengok templatenya dari dulu lagi sudah pun ada yang menghujahkan perkara-perkara sebegini.
Jadi kisah ini disebut barang yang dihikayatkan dia. Ini sebagai contoh dalam bentuk penceritaan. Dari sudut sanadnya, riwayatnya macam mana, wallahu a'lam. Tetapi sekadar nama-nama yang dipetik ini ada jugalah sedikit sebanyak. Kalau kita tengok nama Hammad, mungkin betul tak betul, wallahu alam, dirujuk kepada guru kepada Imam Abu Hanifah adalah dalam senarainya nama Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Jadi kata pengarang, satu hikayat bahawa ada satu dahari datang ia pada zaman Hammad, guru Imam Abi Hanifah. Dia datang berlaku dalam peristiwa ini zaman Imam Abu Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama hendak berhujah ia. Dia golongan ini datang untuk berhujah. Kebiasaannya yang datang ini untuk berhujah ini biasanya yang minta untuk berhujah kebanyakannya dia mengalami permasalahan. Golongan yang menyeleweng, yang sesat, biasanya minta hujah kepada orang yang berada di atas kebenaran. Itu adalah sebahagian daripada fitrah yang kita mungkin dapat lihat ataupun perhatikan. Yang kepada golongan yang dapat ilmu dan yakin dengan ilmunya, dia meneliti, maka tidak akan jadi suatu yang heboh ataupun melahirkan suasana hiruk pikuk. Maknanya tidak ada kegemparan dari sudut ilmu. Orang yang dapat ilmu ada dengan adabnya semakin lebih tawaduk, rendah diri dan seumpamanya. Tetapi bagi sesetengah ataupun segelintir yang mendapat ilmu, dirasa orang lain semuanya salah, maka pada peringkat ini berlaku kegemparan. Jadi apa yang berlaku di sini ialah usaha untuk berhujah dengan keyakinan apa yang dia peroleh ataupun yang dia faham, dia yakin itu adalah suatu yang benar. Dan menuntut ia akan segala ulama hendak berhujah ia dengan katanya, kata kamu Allah itu ada, manakala ada betapa tiada tempatnya. Jadi kata hujah dahari tadi, dia kata kamu kata Allah itu ada, Allah itu wujud. Setiap yang wujud mesti ada tempatnya. Jadi itu antara yang ditimbulkan keraguan ataupun kesamarannya ataupun syubhatnya. Kata kamu Allah itu ada, manakala ada betapa tiada tempatnya. Macam mana pula boleh tak ada tempat? Kamu kata Allah itu ada dan tidak bertempat, macam mana boleh berlaku begitu? Maka tiada ada suatu yang mawujud melainkan ada tempatnya. Jadi kalau setiap yang wujud itu mestilah ada tempatnya. Jadi isu yang dikemukakan di sini, pegangan prinsip kita, Allah wujud Allah tidak bertempat. Itu antara yang dihujahkan di sini. Jadi kata dia, semua yang kata dahari tadi, kalau yang wujud mesti ada tempatnya. Jadi secara ringkasnya, pandangan kamu, pegangan kamu bahawa Allah itu ada, itu masih diragui. Maka beberapa mereka itu yang sudah dialahkan oleh dahri. Jadi bila berdebat, ada yang sudah tak boleh jawab, jadi kalahlah pada perdebatan. Itu antara yang disebut bila berdebat tidak dapat mengembalikan hujah ataupun mematahkan hujah, maka dilihat sebagai kalah. Tapi dalam bab yang disebut sebagai kebenaran, mungkin tidak semestinya begitu. Ada masanya yang berada di atas kebenaran tidak menjawab hujah. Jadi dalam hujah-hujah itu, jika menunjukkan hujah yang terlalu dangkal, contohnya
dari sudut adabnya tak perlu jawab. Apabila orang yang tidak berilmu, apabila orang jahil berkata sesuatu, maka qalu salama, jawabnya salam sejahtera. Tak ada jawapan kepada isu-isu yang dikemukakan oleh orang yang bukan mencari kebenaran, tetapi hanya menimbulkan isu untuk menghabiskan masa dan sebagainya. Jadi pada kisah ini disebutkan sudah banyak kali berhujah dan ada keadaannya dilihat sebagai satu kegemparan lah, seolahnya begitu, sebagai berlakunya perdebatan dan akhirnya tidak ada yang dapat menjawab ataupun menghujahkan. Maka beberapa mereka itu ialah ulama yang sudah dikalahkan oleh dahri. Maka bertanya ia kepada manusia. Bila berhujah rasa menang, maka lagilah sombong. Dia pun tanya, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang? Ada siapa-siapa lagi yang boleh berhujah? Siapa yang boleh berdebat dengan saya? Itu antara yang cakapan yang agak sombong lah, dari sudut menunjukkan keangkuhan, seolah-olah telah pun menewaskan, mengalahkan semua orang. Maka sahut orang banyak, ada lagi, kata orang ramai, ada lagi seorang ulama. Kalau yang lain sudah tak boleh jawab, ada lagi seorang, iaitu Hammad. Jadi kata orang ramai, ada seorang tokoh lagi namanya Hammad. Maka berkata dahri, hai khalifah, hadirkan olehmu akan dia padaku. Hai khalifah, hadirkan olehmu akan dia padaku, supaya berhujah ia sertaku. Bagi tuntut kepada pemerintah. Jadi ini peranan pemerintah dalam menentukan juga pendirian, peranan pemerintah dalam menentukan pendirian untuk mengekalkan kemurnian akidah ini. Antaranya adalah melalui pemerintahan. Maka balik kepada khalifah, pemerintah. Kata dahri, wahai khalifah, bawa tokoh ini kepada saya untuk saya berdebat dengannya. Maka menyeru khalifah akan Hammad. Lalu khalifah pun panggillah Hammad. Maka berkata Hammad, diberi tangguh olehmu akan daku malam ini. Jadi bila sampai kepada Hammad, kata tokoh ini, dia pun dengar cerita ni, maka dia kata minta tangguhlah satu malam. Maknanya tidak, macam seolah-olahnya tidak terus bersedia. Jadi pada peringkat ini kita lihat satu tindakan yang tidak tergesa-gesa, tidak gopoh dalam menangani ataupun menanggapi sesuatu hujah ataupun sesuatu isu. Kerana kegopohan mungkin boleh mendatangkan kelemahan kepada pemikiran ataupun cara untuk kita menyelesaikan sesuatu perkara ataupun isu yang ditimbulkan. Maka berkata Hammad, diberi tangguh olehmu akan daku malam ini, minta tangguh satu malam. Maka tak kala berpagi-pagi datang Abu Hanifah, dan adalah ia lagi kecil. Maka pada pagi esoknya datang Imam Abu Hanifah, pagi-pagi lagi. Masa tu belum dikenalkan sebagai imam lagi, masih kanak-kanak, masih kecil, masih duk belajar. Maka melihat ia akan gurunya yang bernama Muhammad itu dalam duka. Bila Imam Abu Hanifah, seorang murid datang jumpa gurunya, dia tengok gurunya dalam keadaan yang sedih. Maka
melihat ia akan gurunya yang bernama Muhammad itu di dalam duka cita yang sangat sedih. Maka bertanya Abu Hanifah akan dia, apa sebab daripada perceritaan ini? Jadi apa sebab? Sebab apa yang nampak sedih sangat ni Tuan Guru pada pagi ini? Maka berkata ia, jawab Muhammad, aku tiada duka cita dan telah menyeru betapa aku tiada duka cita, masakan aku tidak sedih, masakan aku tidak rasa bimbang, dan telah menyeru oleh khalifah akan daku berhujjah serta dahri. Masakan aku tidak bimbang, masakan aku tidak sedih, sedangkan khalifah telah pun panggil aku untuk berhujjah, berdebat dengan dahri, dan telah menghimpunkan segala ulama. Jadi nak buat satu majlis dialog debat ini, himpun kumpul para ulama ramai yang berhimpun untuk menyaksikan perdebatan yang berlaku ini. Jadi menghimpunkan segala ulama, ramai yang berkumpul, dan aku bermimpi semalam, kata Hamad, semalam aku bermimpi di dalam tidurku akan suatu penglihatan yang sangat mungkar. Semalam masa tidur mimpi satu perkara yang sangat mungkar, sangat membimbangkan, sangat menakutkan, menggerunkan. Jadi kata Imam Muhammad kata bahawa semalam orang jemput untuk pergi berdebat. Malam tadi pula tidur bermimpi dengan mimpi yang agak menggerunkan. Maka berkata Abi Hanifah, apa ia? Mimpi apa Tuan Guru? Kata Imam Abu Hanifah, katanya aku lihat akan satu dusun yang sangat luas lagi berhiasan. Dalam mimpi itu aku lihat satu kebun yang sangat luas penuh dengan tanaman, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi, maka memakan ia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya dan cawangnya, hingga tinggal batang semata-mata. Jadi semalam mimpi satu kebun, satu kawasan tanamannya cantik, tiba-tiba keluar seekor babi. Katanya lah ni cerita, kisah ni. Babi ni keluar makan semua tanaman, bukan buahnya saja, daun dengan dahan-dahannya pun dah dimakan, tinggal sebatang pokok sahaja. Tinggal sebatang pokok sahaja. Maka keluar daripada isi pohon kayu itu satu harimau. Daripada pokok kayu yang tinggal sebatang itu seekor harimau. Maka ditangkapnya akan babi itu, lalu mati babi itu. Jadi mimpinya satu kebun yang luas, cantik, kemudian datang seekor babi ataupun sekumpulan babi, maka dimakannya pohon-pohon itu sampai habis, tinggal sebatang pokok, dan daripada pokok itu keluar seekor harimau, dan harimau itu menangkap babi-babi tadi dan dimakannya. Lalu babi itu mati. Jadi itu cerita daripada mimpinya. Jadi bimbanglah pada yang bermimpi. Apa respon Imam Abu Hanifah?
Maka berkata Abu Hanifah bahawa Allah Ta'ala mengajar ia akan daku ilmu ta'bir mimpi. Kata Imam Abu Hanifah masa kecil lagi, dia cakap Allah ajar kepada saya ilmu ta'bir mimpi, menafsir mimpi ini. Maka mimpi ini baik bagi kita. Kata Imam Abu Hanifah, mimpi ini bagus. Ceritanya dalam mimpi itu agak menggerunkan. Sebab itu gurunya kata mimpi yang mungkar. Sedangkan kata Imam Abu Hanifah kata mimpi ini bagus, petunjuknya kepada kita. Dan jahat bagi seteru kita. Ini bagi musuh kita, mimpi ini tak bagus untuk mereka. Maka jikalau engkau izinkan bagiku kepada ta'bir akan dia, nescaya aku ta'bir akan dia. Maka berkata Hammad, ta'birkan olehmu ya Nu'man. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalau Tuan Guru mahu saya ta'birkan mimpi, boleh. Jika diizinkan, saya boleh ta'bir mimpi ini. Maka berkata Hammad, ta'birkan olehmu ya Nu'man. Ini panggilan kepada Imam Abu Hanifah masa kecil. Nama yang sebenar ialah An-Nu'man bin Thabit. Ta'birkan olehmu ya Nu'man. Artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maknanya panggilan Abu Hanifah tu panggilan yang terkenal penghormatan selepas itu. Asalnya namanya An-Nu'man bin Thabit masa kecilnya. Jadi diberi izin oleh gurunya untuk mentadbir mimpi ini. Berkata ia, kata Imam Abu Hanifah, bermula dusun yang luas lagi berhiasan itu agama Islam. Jadi dusun yang luas tadi, kebun yang luas tadi, banyak pohon kayu dan sebagainya, itu adalah agama Islam. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Pohon kayu yang berbuah dalam dusun itu ialah menunjukkan ulama. Dan asalnya yang tinggal itu engkau, tinggal sebatang pokok saja tadi, ialah kamulah wahai Hammad, wahai guruku, kamulah pokok itu. Yang lain semua dah dimusnahkan. Jadi pokok yang berbuah itu ialah para ulama yang telah disebutkan, dikalahkan tadilah dalam debatnya. Jadi tinggalnya seorang saja, kamu wahai guruku Hammad. Dan babi itu dahri. Babi itu ialah dahri yang mari ganggu kawasan ataupun penempatan orang Islam, mengganggu para ulama dengan cubaan untuk mendatangkan hujah yang batil. Dan harimau yang membunuhkan babi itu aku. Jadi yang jadi hero-nya, jadi harimau-nya ialah aku, kata Imam Abu Hanifah. Masih kanak-kanak ni, masih kanak-kanak. Jadi ini adalah cerita yang agak menariklah secara penceritaannya, secara kisahnya. Jadi itu yang disebutkan tentang keadaan yang diceritakan pada kedudukan ini. Maknanya satu keadaan dalam suasana yang menimbulkan kegemparan untuk menjawab hujah. Jadi dalam simpang siur, berhujah, berdalil dan sebagainya ini, maka kita akan menghadapi suasana-suasana yang mungkin kita rasa tak selesa, rasa terganggu dan sebagainya. Jadi demikianlah juga contoh yang dikemukakan dalam bentuk pengkisahan ini. Dan kisah ini sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, ianya sangat
agak panjang lah, kisahnya panjang. Jadi pada mukaddimah ni, kisah ni pada kedudukan untuk menjadi apa? Menjadi dalil kepada menjadi apa ni, contoh kepada kewajipan untuk mempelajari ilmu usuluddin yang boleh menerangkan dalil, mematahkan hujah dan menghilangkan syubhat. Jadi untuk melahirkan orang-orang sebegini, maka perlu kepada pengajian dan penelitian yang sebaiknya. Jadi pada kesempatan ini kita rasa, saya rasa setakat ini je kisahnya, dan perhujahan ataupun perdebatan maka kita akan lihat pada pertemuan yang selanjutnya pada masa yang akan datang, insya-Allah. Cuma dalam perkara yang berkait dengan kisah ini, untuk menggambarkan kewajipan untuk melahirkan individu dalam masyarakat yang boleh berhujah, menggunakan dalil akli dan juga menilai kesamaran-kesamaran yang berlaku. Dan kita akan lihat sambungannya bagaimana Imam Abu Hanifah dan gurunya Muhammad tadi pergi untuk berdebat dengan Dahri pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itulah dahulu untuk pagi ini. Jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal rasyidin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.